Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi wa ba'd. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah As-Saff ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan suatu perniagaan kepada kamu yang mana perniagaan itu boleh menyelamatkan kamu dari azab siksa Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terperi pedihnya. Apakah perniagaan itu? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta kamu berjuang membela dan menegakkan agama Allah dengan harta benda dan diri kamu. Yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu hendak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Yang saya muliakan pengurusi serta jawatan kuasa Surau Al-Muttaqin Bandar Nusa Putra Puchong, tuan-tuan imam, tuan-tuan muazzin, tuan-tuan noja atau siap, tuan-tuan guru, para alim ulama, muslimin muslimat yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasulnya. Yang pertamanya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesempatan masa dan umur yang Allah berikan kepada kita. Rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita menyebabkan kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majlis pada malam ini, yang mana majlis yang menjadi rahmat, majlis yang menjadi maghfirah, pengampunan bagi setiap orang-orang yang ikhlas ketika hadir dalam majlis ini. Tuan-tuan perempuan yang mulia, ayat daripada surah As-Saff ayat yang ke-10 dan yang ke-11, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tawaran kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin, maukah kamu aku perkenalkan kepada kamu, aku tunjuk kepada kamu satu perniagaan, tunjikum min azabin alim, yang perniagaan itu akan menyelamatkan kamu dari azab Allah yang sangat pedih. Apa dia? Yaitu tu'minuna billahi wa rasulih. Yang pertamanya, kamu beriman dengan Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah. Yang keduanya, kamu berjihad di jalan Allah. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan seluruh harta benda kamu dan jiwa raga kamu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik bagi kamu sekiranya kamu mengetahui.
Jadi ini tawaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha baik, maha pengasih, maha penyayang, ya, maha pengampun, ya, yang Allah yang sangat kasih kepada hamba-hambanya. Jadi dalam kasih sayang Allah itulah Allah memberikan berbagai-bagai tawaran kepada kita sebagai hamba Allah. Ya, Allah berikan berbagai-bagai asbab untuk Allah ampunkan dosa-dosa kita. Jadi yang pertama itu sangat boleh dilaksanakan oleh semua orang, iaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kita semua boleh mengaku, saya boleh mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tuan-tuan perempuan yang mulia boleh mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi perkara yang kedua, tujahiduna fi sabilillah, iaitu tawaran yang kedua ni sangat susah untuk kita terima. Tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kamu berjihad jalan Allah dengan seluruh harta benda kamu dan jiwa raga kamu. Yang ni sangat susah. Sebab itu dalam ayat yang ke-14 ketika Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada kaumnya, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu ansarallah, jadilah kamu pembela-pembela agama Allah, kama qala Isa bin Maryam, sebagaimana telah berkata Isa bin Maryam lil hawariyin, kepada pengikut-pengikutnya golongan hawari, man ansari ilallah, siapakah di kalangan kamu yang akan mengikut aku untuk menjadi pembela-pembela agama Allah. Man ansari ilallah, siapakah di kalangan kamu yang akan bersama dengan aku untuk menjadi pembantu-pembantu agama Allah. Qala al-hawariyun, lalu berkata pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam, nahnu ansarullah, kamilah pembela-pembela agama Allah, kamilah pembantu-pembantu agama Allah. Jadi hari ini di tengah-tengah masyarakat kita, siapa yang nak jadi pembantu-pembantu agama Allah? Tawaran Allah dalam ayat yang ke-11 tadi, wa tujahiduna fi sabilillah, kamu berjihad jalan Allah bi amwalikum, dengan harta benda kamu, wa anfusikum, dan jiwa raga kamu. Inilah maksud kepada tajuk ceramah kita, dai yang hilang. Ya, dai yang hilang. Saya berikan tajuk tu sebab kita nak cari hari ini siapakah orang-orang yang akan menyeru manusia ke jalan Allah, yang sanggup menerima tawaran jual beli daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan perempuan yang mulia, pada hari ini bermula ijtima', ya, jemaah tabligh seluruh Malaysia di Sri Petaling yang menghimpunkan hampir 50,000 orang malam ni. Sebab tu saya tadi datang, dah parking kereta, malas nak keluar dah. Datang ingat nak naik Grab kan. Lepas tu ada kawan offer hantar dengan motor besar Ducati kan. Sampai sini ingat nak balik naik Grab juga kejap lagi, buat muka kesian depan Jamal. Jamal kata tak apalah, aku hantar hang balik. Memang kita tunggu ayat tu pun kan. Tuan-tuan perempuan yang mulia lagi dicintai Allah dan Rasulnya, jadi perhimpunan para pendakwah yang semuanya belajar dakwah. Saya belajar dakwah, ya, saya belajar dakwah. Tuan-tuan perempuan yang mulia, kita semua belajar dakwah. Jemaah tabligh tu mereka juga belajar dakwah. Ya, dakwah ni sebenarnya bila kita keluar dakwah, kita belajar dakwah, bukan ada niat nak betulkan orang. Ya, dalam jemaah tabligh diajar ketika keluar dakwah jangan ada niat langsung nak betulkan orang. Pasal apa? Ketika keluar dakwah tu nak betulkan diri sendiri. Dakwah tu islah diri. Wa amila soleh, beramal soleh. Nak soleh tu makna baik. Soleh tu maknanya baik. Maknanya apa? Nak islah. Islah tu asal perkataan soleh tu, islah tu perkataan asalnya adalah soleh. Islah tu makna nak memperbaiki diri. Ya, macam mana nak memperbaiki diri? Kita keluar dakwah,
jumpa dengan orang sebab kita nak baiki diri kita. Tak kira lah kumpulan sasar kita siapa pun, tak kira. Bila viral video saya baru ni tentang tajuk pun mereka ambil sekerat-sekerat je video tu, ribuan orang kecam saya dalam komen Facebook. Saya tak ada Facebook, tapi kawan-kawan tunjuk, ustaz tengok, hentam saya pasal apa, mereka potong video tu. Dia tak tajuk pula ustaz ni kata, maksud saya lah, ustaz ni kata di Malaysia Najib dan Rosmah paling banyak dapat pahala, nombor 2 Ahmad Maslan, kan, dalam video mereka viral tu. Saya baca semalam, saya tengok saya rasa banyak yang kecam saya tu. Dia tulis apa, saya sebut dia video tu, mereka tak bubuh yang sebelum dengan selepas apa yang kita kata. Masyarakat Malaysia ni pula, dia memang jenis lagu tu. Ni live kan, FB kan, jangan dipotong-potong biar mereka dengar, kan. Jadi yang kecam saya tu, saya nak bagi tahu depa ni tak salah. Pasal apa? Cuma depa tak dengar video tu betul-betul. Saya sebut dalam video tu apa dia? Saya kata di Malaysia ni orang yang paling banyak pahala Najib dan Rosmah. Pasal apa? Hari-hari orang duk maki. Nombor 2 Ahmad Maslan. Saya sebut duk maki. Yang tengok ni video ni, saya nak bagi tahu. Saya sebut dalam video tu menceritakan kezaliman pemimpin, kezaliman pemerintah, menceritakan kezaliman pemerintah, hukum dia harus. Saya sebut dalam video tu. Dia tak tengok yang hukum harus saya sebut tu. Dia bantai terus. Ada yang tulis, ustaz ni kena mengaji lagi. Memang saya duk belajar sampai lah. Ni yang pengkomen tu dengar elok-elok, kan? Kan ustaz ni menyembunyikan ayat Al-Quran tentang pemimpin yang zalim. Kepala otak hang, kan? Dah semua jadi keyboard warrior je, sembang dalam tu. Saya sebut menceritakan kezaliman pemimpin itu hukum dia harus. Menceritakan kezaliman pemimpin, saya sebut dengan akhlak kita, bukan maki hamun. Boleh beza tak? Boleh beza tak kita menyerangkan penyelewengan pemerintah dengan akhlak kita, dengan kita maki dan mencarut? Boleh beza tak? Tapi yang depa komen tu seolah-olah saya kata nak cerita kezaliman pemimpin pun tak boleh. Oh, ni hadis kata cerita ini. Aku pun tahu benda tu. Aku pun tahu hadis tu. Sembunyi ayat Quran kepala otak hang apa benda. Saya pun bangang tuan-tuan, saya pun bangang. Tapi bangang saya tak bawa keluar semua. Faham tak? Saya simpan separuh untuk tahun depan. Tapi yang duk komen tu, jangan bangang tu bawa keluar semua. Faham tak ni? Ni sampai tara ni punya bahasa senang faham, tak reti bahasa lagi. Dia tak dengar betul-betul isi point video yang viral tu. Isi dia nak cerita, hang nak cerita kezaliman pemimpin, silakan, diharuskan dalam Islam, tetapi dengan akhlak, bukan maki hamun. Jelas? Jelas tak ni? Sagi dia komen lagi. Apa? Dia tulis dalam tu, ustaz ni lalang. Lalang kepala otak hang. Toreh darah hijau lah. Geram kan? Tapi kalau saya mengundi, saya kata kita dengan akhlak berpolitik nubuah. Kalau saya orang PAS, apakah UMNO, sahabat-sahabat saya dalam UMNO tu musuh saya? Tak. Oh, sahabat-sahabat saya dalam UMNO tetap sahabat saya. Sahabat-sahabat saya dalam Amanah tetap sahabat saya. Sahabat-sahabat saya dalam PKR tetap sahabat saya. DAP, MCA, MIC adalah kumpulan sasaran dakwah saya. Jelas? Najib Rosmah pun saudara saya dalam Islam. Apakah kalau saya kata saya pergi declare depan orang ni, depan kamera ni saya declare aku orang PAS, mana hak lain jadi musuh aku? Itu saya kata bangang, jangan bawa keluar semua. Live kan? Jangan potong langsung. Boleh ceramah lagu tu? Betul tak? Depan saya ni macam-macam parti ni ada. Ni muka DAP ada, muka gerakan ada, MCA ada, MIC ada. Kan? Faham tak ni?
Ada tulis lalang lah, apalah. Nah, ni keyboard warrior semua. Sumbangan untuk agama apa pun tak ada. Betul? Kan? Sembang je. Nah, mampu dia kecam lagi kan. Nah, dia keluar macam-macam pula. Saya sebut dari sudut konteks dakwah. Tuan-tuan, perempuan yang mulia, jangan compare, jangan banding. Habis tu Ustaz, kalau dakwah saja bila nak berjihad? Ni lagi satu. Jangan duk banding. Kalau monyet beruk boleh panjat pokok nyok, pasal apa gajah tak boleh? Duk pi banding beruk dengan gajah. Kan? Ni apa pula? Saya nak tukar. Kalau beruk boleh panjat pokok kelapa, pasal apa gajah tak boleh pula? Kan? Macam nak jihad ni, dia ada satu bab khusus dengan perintah Allah yang khusus. Di saat kita tidak ada kemampuan sekarang ini, apa dia? Dakwah. Betul. Ada pula yang pergi komen, ustaz-ustaz ni bukan disuruh berdoa sahaja. Kan? Saya pun tahu, bukanlah saya kata dakwah tu, saya cerita tuan-tuan perempuan yang mulia, siapa yang pernah bangun tengah malam menangis berdoa untuk menteri-menteri kita. Dia pi tulis pula tu, takkan nak berdoa aja. Aku pun tahu, saya pun pi dakwah juga. Faham tak ni? Di kona kita cakap tu kan. Jadi saya nak cerita. Poin saya tadi apa dia? Akhlak kita. Poin saya adalah akhlak kita. Tuan-tuan, perempuan yang mulia, apakah kita memandang ringan hadis sahih yang Nabi SAW kata, la yadkhulul jannatul qati', tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan suatu rahim? Apakah perbezaan ideologi politik di antara kita menghalalkan putus satu rahim? Saya nak tanya. Saya sebut tadi, poin saya, bukan saya menafikan keharusan menceritakan kezaliman pemerintah, tapi dengan akhlak, dengan bukti. Dengan bukti. Faham tak ni? Nak cerita-cerita dengan bukti. Jangan cerita, nah, ni, bang ni. Nah, bukan saya tak tahu cerita pasal abang bagi mengandung janda tu. Ustaz tahu mana? Facebook. Boleh, itu bukti. Lagi sekali, saya bangang juga. Faham tak? Tapi saya tak bawa keluar semua bangang saya tu. Saya simpan separuh untuk tahun depan. Boleh tak? Kalau tuan-tuan dimalukan dengan maruah tuan-tuan perempuan semua dimalukan dengan maruah, orang hanya kata bukti kami media sosial. Mana boleh Islam agama yang menuntut kepada keadilan. Betul? Kena tang kita nak diadili. Saya nak kan, tiba-tiba masuk perempuan tengah bawa syarat mengandung. Dia tunjuk dekat kameraman ni, dia kata, "Inilah yang bapa kepada kandungan saya." Kameraman ni berasal lagu mana? Dia kata, kan, saya ni maruah habis tak? Habis. Jadi pada kita, baru tahu cantiknya Islam, nakkan bukti, nakkan perbicaraan yang adil. Tapi ustaz, kita kalau menteri kita menyeleweng, kita nak bicara adil macam mana, mahkamah pun mereka pegang, itu cerita lain. Apakah kita tidak yakin dengan mahkamah Allah? Terlepas mahkamah dunia, mahkamah Allah terlepas tak? Tak terlepas. Saya bukan nak cerita bab politik. Tuan-tuan perempuan yang mulia nak berpolitik, silakan. Silakan, tak ada masalah. Tetapi poin saya dengan akhlak. Ni pilihan raya dah dekat dah ni, betul? Pilihan raya dah dekat sangat. Habis 2 hari tu esok tengok bermaki hamun apa dia? Bermaki hamun apa dia? Masa hari pertama penamaan calon. Hari kedua masa bila? Hari berlakunya pilihan raya, betul? Nak bertumbuk, buat poster, edit gambar orang tu, edit gambar orang ni. Kita nak kata apa? Sebenarnya ustaz yang kena mengaji lagi. Sebab untuk makluman ustaz, memang pada hari penamaan calon dan hari pilihan raya, ketika itu memang dihalalkan semua. Semua hukum hakam dikecualikan dan malaikat rakit atib pun dicutikan pada 2 hari itu. Boleh. Hampa belajar mana? Ke yang komen-komen dalam Facebook tu, yang marah tu pasal dia terasa pasal memang dia jenis duk maki hamun orang. Nah, ni dia jumpa kat luar ni, dia tumbuk aku lagi kan. Apa barang, ajal tak dapat ditolak tuan-tuan, bukan sombong. Habis-habis pun lari kan. Nah.
Nak cerita, kita nak campak ke mana keimanan kita. Saya sebut tajuk malam ni, da'i yang hilang tu sebab apa? Bila sebut da'i, kita mewakili baginda Rasulullah SAW. Apakah baginda SAW kalau baginda hidup, laukana bainanal habib, kalau Nabi ada di tengah-tengah kita pada malam ini, Nabi tengok akhlak saya berceramah, kan? Ada yang tulis komen apa? Dia pun tengah duk maki orang, kan? Ceramah dia pun kasar, duk maki orang. Saya bukan kasar, saya menjerit sama bagi yang tuan-tuan tidur. Tu saja. Cuba sangka baik, betul? Saya suara kuat menjerit, tak mau bagi tidur. Kalau saya lembut, apa jadi? Lena habis, betul? Kita kan, kalau penceramah tu lembut, dia pun mengata kan, lembut sangat, mengantuk. Orang perempuan kan, mengumpat kat belakang, dah mengantuk, tak ada isu semasa langsung. Nah, bila kita suara kuat, kasar, tak ada hikmah, tak terkesan di hati. Kepala otak. Saya ni, hebatnya saya tuan-tuan, dengan sombong dan takaburnya kan, hebatnya saya tuan-tuan. Nah, saya sebut kepala otak hang pun terkesan di hati orang, betul? Hebat tak? Bukan nak kata kita hebat, tak, nak bagi tahu. Jangan jadi kayu. Kayu pasal apa? Lurus betul bendoi, kan? Jangan jadi kayu, duk lurus sangat. Ustaz tu tengok, dak, sebelah ni ceramah takabur pula kata dia hebat. Dak, hak tu apa? Sarkastik, apa, bahasa sindiran, bagi faham dengan tak faham saja. Bukannya kita marah, ceramah terjerit-jerit tu dia tulis ni dia pun tak ada akhlak, tak nak bagi orang tak tidur, kan? Betul? Ni kalau boleh tidur depan saya tu imam boleh tidur, ya. Kan, kalau saya menjerit dengan aliok bersembuk-sembuk basah lencun boleh tidur lagi, ya. Nah, tuan-tuan perempuan yang mulia, saya nak bagi tahu bahawa bila kita menjadi dai, kita nak bawa rahmat kasih sayang pada semua orang, terutama orang Islam. Orang Islam ni dah pecah. Hadis sahih Muslim, doa Nabi SAW yang Allah tidak makbulkan, apa dia? Hadis sahih Muslim, doa Nabi SAW yang Allah tidak makbulkan, apa dia? Iaitu penyatuan umat Islam. Bila kita nak kata umat Islam boleh bersatu tu, kalau dah dalam hadis sahih Muslim Allah tak makbulkan, apakah itu bermakna kita akan terus menggalakkan orang berpecah belah? Saya sebut tadi, nah, kita seronok putus satu rahim tu benda kecil ke? Laukana bainanal habib sallallahu alaihi wasallam, kalau baginda sallallahu ada di tengah-tengah kita, tengok saya, bukan tengok tuan-tuan perempuan yang mulia, tengok cara saya berdakwah. Kata ulama, pasti Nabi dan para sahabat kalau ada malam ni dia tengok saya, bukan tengok tuan-tuan perempuan yang orang awam, dia tengok ustaz macam saya, dan saya pasti mereka akan mengatakan, Ustaz Muhammad James ini adalah pendakwah yang munafik. Kalau tengok saya. Kalau kita pula semua pergi di zaman Nabi, tengok pula cara mereka berdakwah, ulama kata kita semua akan kata apa? Mereka ini semuanya orang gila. Pasal apa? Pasal perbuatan mereka berhadapan dengan kejahatan manusia, kejahatan dibalas dengan kebaikan. Kita akan kata mereka orang gila. Kita hari ini kita nak mengharapkan apa? Kalau kemungkaran-kemungkaran yang berlaku di saat kita tidak ada kuasa untuk mencegah kemungkaran. Hadis sahih Nabi sebut, man ra'a minkum mungkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran di kalangan kamu, fal yughayyirhu biyadihi, hendaklah kamu cegah kemungkaran itu dengan kuasa. Ceritalah ni kita tak ada kuasa. Fa illam yastati', kalau kamu tak mampu, kuasa memang tak ada, nak buat apa? Fa bilisani, cegah dengan lidah. Lidah tu apa dia? Dakwah. Jadi tak salah duk nak compare kita jihad tadi bab kuasa, betul? Nak compare kuasa dengan lidah, jihad dengan dakwah, mana boleh banding? Habis ustaz asyik dakwah aja. Orang tabligh ni asyik pergi rumah ke rumah aja. Ustaz pun dah ikut depa terpengaruh ajaran sesat tabligh tu. Kepala otak hang kali yang ke-15. Kan? Pergi rumah ke rumah, bila negara nak berubah? Kami mengundi 5 tahun sekali, tapi kami tidak percaya hanya dengan mengundi tanpa berdakwah pada masyarakat negara akan berubah. Kami tak percaya. Faham? Saya ulang suara. Kami mengundi 5 tahun sekali. Jangan kata semua orang tabligh tak mengundi. Tak, ada orang tabligh yang mengundi, termasuk saya.
Habis tu ustaz, orang tabligh yang tak mengundi tu macam mana pula? Keluarga hang pun ada yang tak daftar undi, sembang. Betul tak ni? Saudara mara hampa ada tak yang tak daftar undi? Ada, bersepah. Pasal apa hampa tak bising pun? Betul? Tapi sebab suka cari salah orang. Betul tak ni? Abang, keluarga abang ada daftar? Ada kan? Ha, tengok tersengih-sengih kan? Tapi pasal suka cari salah orang. Tapi saya tidak percaya dengan saya mengundi. Kalaulah pilihan raya berlaku dalam masa terdekat ni, hanya dengan saya mengundi, tiba-tiba berubahlah pemerintah, maka negara akan jadi baik. Saya tak percaya. Di saat sehari mengundi tanpa saya menjalankan kerja dakwah hari-hari, negara akan berubah. Saya tak percaya langsung. Tapi saya percaya dengan sehari saya mengundi, tapi 4 tahun 364 hari lagi, hari-hari saya keluar dakwah, saya percaya insya-Allah negara akan berubah. Di saat rakyat juga akan berubah. Faham tak ni? Depa pergi ambil video sekat-sekat lepas, depa nak buat sekerat lagu mana pula tak tahu lepas ni. Saja nak cari gaduh kan. Depa bubuh sekerat-sekerat lagi. Kawan-kawan hantar mesej malam tadi dekat saya. Hantar screenshot orang-orang yang duduk dalam grup-grup WhatsApp duk hentam saya. Saya jawab pada kawan-kawan, dakwah ni bila tak adventure tak syok juga. Betul tak? Dakwah tak diuji tak syok juga. Kan kita pergi dakwah, ceramah, keluar Facebook, keluar YouTube, semua orang suka. Semua komen masya-Allah, wow, kan? Apa lagi kan? Subhanallah, tak best juga kalau tak ada orang hentam kan. Ada yang hentam, dia ingat dia saja betul. Tu macam-macam. Baru adventure kan. Baru rasa diuji. Betul? Dakwah dengan bini pun diuji, betul? Ni ayah-ayah ni, boleh dakwah dengan isteri tak? Pun Allah uji kan. Dakwah apa? Nak bagi bini faham makna poligami dalam Islam. Ui, payah. Payah. Betul? Boleh ayah boleh dakwah. Tajuk yang hari ni abang nak buat kuliah sikit dekat rumah kan. Abang ingat tazkirah kita di rumah malam ni, tajuk dia kepentingan poligami dalam Islam. Tidur luar malam tu. Dah, tak boleh cerita. Had tu pun susah, betul? Orang perempuan kata, ustaz tak ada tajuk lain ke? Kan? Kami bukan tak suka bab tu. Kami tahu benda tu memang dalam Al-Quran ada. Kami setuju. Cuma jangan laki kami saja. Kan? Laki orang lain tak apa. Betul? Orang laki tanya dekat saya, ustaz, saya heran keimanan umat wanita-wanita di akhir zaman ni. Saya hairan melihat keimanan wanita di akhir zaman ni. Susah sangat ke nak terima ayat Quran tentang poligami itu? Saya jawab apa? Hang cakap senang, cuba hang jadi perempuan tengok. Manusia baru bijaksana di saat dia letakkan kaki dia di kaki orang lain. Bayangkan perempuan pula boleh madukan kita orang jantan. Apa jadi? Abang apa jadi bang? Abang ada madu laki seorang lagi. Bini boleh madu 4. Berbunuh bang. Berbunuh tak? Berbunuh tuan-tuan, berbunuh. Percayalah, Allah bagi perempuan saja, Allah bagi perempuan saja tu dah cukup bagus. Allah tahu perempuan sama perempuan takkan berbunuh. Dia marah pun habis panjang pun 6 bulan. Betul tak ni? Macam takut je nak jawab. Ustaz tanya aku bini kat belakang kan. Nah, banyak, memanglah banyak bab lain tak mau cerita, tak mau tazkirah. Tapi kita tak usah cerita bab tu pun. Kita nak dakwah pada keluarga di rumah. Boleh hidupkan majlis taklim, majlis ilmu dalam rumah kita pun payah. Betul? Pun bini tu imam pernah buat tazkirah kat rumah? Tak pernah. Beleti ada. Tazkirah tak pernah. Masa beleti tu, ada tak bini tanya, abang beleti ni ada tauliah tak? Abang beleti ni ada tauliah tak? Bini tanya tak? Kan? Kan kita cerita bab sekarang ni cerita isu tauliah kan. Orang tanya saya isu apa? Tauliah Ustaz Dusuki digantung. Saya tak nak komen lebih lah. Nah, ujian Allah untuk pendakwah ni mesti ada. Nah, dan saya sebut tadi, Ustaz Dusuki pun kalau tak ada ujian, tak adventure juga, betul? Kalau kita nak berdakwah dalam keadaan tak diuji, semua orang suka, mustahil. Mustahil, betul? Tengok. Susahnya kita nak, susahnya kalau Ustaz Azhar Idrus depa viral kan,
viral pasal apa? Masjid apa tak boleh masuk. Tak dibenarkan. Semalam ceramah dekat masjid mana? Di Terengganu kan. Tiba-tiba tak dibenarkan. Ceramah dihalang. Nah, ustaz-ustaz bila kena macam tu, macam itulah jemaah tabligh yang dihalang dah puluh tahun dah. Betul? Siapa yang halang jemaah tabligh masuk Masjid Surau? India Cina dekat taman ni ke? Tak. India Cina dekat taman ni ke? Bukan. Yang halang siapa? Orang Islam yang bergelar AJK. Betul? Betul? Orang Islam yang bergelar AJK. Betul tak ni? Surau ni boleh masuk kan? Surau ni boleh masuk? Tabligh. Dan boleh. Nak melawak je bang, melawak. Dah. Dan boleh kan? Pengerusi ni tak apa? Ni. Dan tak mengaku pengerusi. Nah, jemaah tabligh dihalang masuk Masjid Surau puluh tahun dah. Tapi siapa pun tak pernah buat, bantahan ramai-ramai, betul? Kan? Bila ustaz-ustaz kena kan, habis kita buat bantahan. Yalah, ulama-ulama kita kena, kita marah. Kan? Tapi dalam masa yang sama, mungkin masyarakat tak sedar. Orang yang bantah, orang yang dia marah Ustaz Azhar Idrus tak boleh ceramah di masjid, orang yang marah bila Ustaz Dusuki digantung, orang kadang-kadang dia tak perasan dia juga menjadi orang yang tak suka dengan jemaah tabligh masuk ke Masjid Surau dia. Betul tak ni? Kuat kan? Nah, suara masuk tu kan, tapi muka tak nampak. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berikan, anugerahkan akal kita yang dibimbing oleh wahyu. Maka akal yang dibimbing oleh wahyu itu pasti berdasarkan kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW kepada seluruh umat. Sebab itulah hadis Nabi SAW sebut, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Matlamat aku diutuskan, aku dibangkitkan kepada kamu. Matlamat, tujuan yang paling utama untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kita sampai bila sampai bila kita langsung tak boleh ditegur, kita tak nak muhasabah diri. Bahkan kita melihat, kadang-kadang kita melihat perkataan orang lain itu di saat tidak selari dengan hawa nafsu kita, lalu kita tolak mentah-mentah. Sebab tu saya sebut tadi bahawa ada kalanya, ada waktunya, kita bila di saat kita merasakan kita lebih baik daripada orang lain, kitalah manusia yang terburuk pada ketika itu. Kalau saya duduk depan ni, saya rasa saya lebih baik daripada orang lain, sayalah manusia yang terburuk pada ketika itu. Kalau saya jadi seorang suami, saya rasa saya lebih baik daripada isteri dan anak-anak saya, sayalah suami yang terburuk pada ketika itu. Kalau saya jadi seorang ketua kampung, saya merasakan diri saya lebih baik daripada seluruh penduduk kampung saya, sayalah ketua kampung yang terburuk pada ketika itu. Kalau saya menjadi seorang bos dalam sebuah syarikat, saya merasakan saya lebih baik daripada pekerja-pekerja saya, sayalah bos yang terburuk pada ketika itu. Kenapa kita dituntut untuk sentiasa merasakan orang lain lebih baik daripada kita? Sebab kita akan sentiasa merendahkan diri kita, kita akan sentiasa bermuhasabah diri kita. Cukuplah dosa yang saya pikul sepanjang hayat saya ini, jangan ditambah lagi dengan kerana perbezaan ideologi politik, kerana perbezaan fahaman, perbezaan pendapat, lalu kita menjadikan itu sebagai wasilah untuk kita bermusuh. Orang hantar mesej dekat saya, banyak mesej saya terima, tapi saya tak pernah jawab mesej-mesej yang lagu tu. Mesej yang lagu mana? Hantar kat saya, tulis, Ustaz, apa pendapat Ustaz tentang Dr. Maza dan Dr. Rozaimi? Mereka ni lagu mana? Saya tak jawab, saya reply pun tak, jawab salam pun tidak. Sebab apa tuan-tuan perempuan, tak payah hantar mesej pada saya macam tu. Saya takkan komen tentang orang lain, kan? Walaupun dari sudut pandangan, pasti pandangan saya sangat berbeza dengan pandangan mereka dari sudut hukum dan sebagainya. Tetapi saya tidak bersedia untuk komen
bagi komen, orang hantar mesej, saya tak reply. Jangan kecil hati tuan-tuan dan puan yang mulia. Sebab apa? Sebab perpecahan, perbalahan yang telah bermula, perbalahan itu telah bermula di langit. Perbalahan itu telah bermula di langit. Ketika Iblis tidak bersedia tunduk kepada Nabi Adam AS, tidak bersedia sujud kepada Nabi Adam AS, lalu Iblis dihalau daripada syurga, minta tempoh waktu yang tertentu kepada Allah untuk memastikan bahawa sebelum aku dimasukkan ke neraka, aku boleh menarik lebih ramai members of club neraka untuk sama-sama masuk neraka dengan aku. Sebab tu Iblis membuat satu perjanjian dengan Allah, minta tempoh, nak pastikan aku akan tarik seramai mungkin umat ini ke dalam neraka. Lalu Allah hantarkan para nabi untuk menyelamatkan umat-umat mereka daripada api neraka Allah. Sehinggalah nabi yang terakhir, kekasih Allah Sayyiduna Rasulullah SAW, baginda diutuskan untuk menyelamatkan umatnya daripada api neraka Allah. Iblis pula, keingkaran, kederhakan Iblis sehingga dia dihalau dari syurga, minta tempoh tertentu. Tu kerja dia pula untuk memastikan umat ini masuk neraka. Sebab tu di saat kita maki hamun orang, kita seronok orang masuk neraka, kita seronok ke Najib dengan Rosmah masuk neraka, atau kita seronok kalau mereka ini bersama dengan kita di syurga? Siapa nak jawab? Neraka pun neraka lah ustaz, geram dah ni. Itu benda yang hawa nafsu kita, betul. Itu hawa nafsu kita. Kita seronok orang masuk neraka, mampuih kat dia ustaz, lantak dia masuk neraka. Macam orang tipu duit kita kan, 300,000 kena tipu. Kita pun gatai juga, dengar pelaburan tu, dengar saham, terus masuk. Nak kaya cepat, orang Melayu kan. Orang Melayu memang pantang dengar, imbuhan datang, pulangan banyak, melabur sikit, pulangan dia banyak, dandan terpa pakat masuk. Orang Melayu. Pasal tu alhamdulillah tuan-tuan, saya bukan Melayu. Hare betul ustaz ni kan, memang nak kena tibai yang kami balik lagi kan. Tak betul. Nah, umrah pantang dengar murah, bila kena tipu teriak, saya adalah kali pertama. Kan? Pantang dengar murah. Betul? Ada juga umrah mahal kena tipu kan. Tu lagi teruk. Umrah mahal kena tipu, lagi teruk. Jadi kita bila kena aja, Allah, sampai jual tanah pusaka, tiba-tiba baru tahu kena tipu. Aku tak halal dunia akhirat, mampuih kawan tu masuk neraka. Iblis seronok kan. Ada juga iblis seorang lagi. Ada kuncu-kuncu aku. Pasal apa? Nabi SAW tugas baginda untuk pastikan umatnya masuk syurga. Tak jelas ke ustaz? Come on lah ustaz, mengajilah tinggi sikit. Dah, aku juga yang tak mengaji tinggi. Dah, mengajilah tinggi sikit ustaz. Saya tak tahulah tuan-tuan perempuan yang mulia, saya tak nampak di mana kedudukan jiwa saya bersedia untuk dengar cerita buruk orang. Bagi saya, prinsip saya, lantaklah 5,000 orang komen dalam Facebook tu kata saya mengaji tak tinggi, lalang, apa lagi? Yang teruk bila lalang apa dia? Ada lagi teruk bila lalang. Mengaji tak habis, patut pi mengaji lagi, sembunyi ayat Quran. Bagi saya, sejahat mana pun manusia, saya belajar untuk mulut saya wiridkan terhadap manusia jahat itu, insya-Allah dia akan jadi baik. Boleh macam tu kan? Bagi saya, sejahat apa pun. Saya pernah kena tipu dalam bisnes. Mulut saya kata, kawan kata, ustaz pergi report polis. Tak apa, insya-Allah orang tu baik nanti. Pasal apa? Kadang-kadang kita pandai abaran kan. Pasal saya pandai abaran. Bila pandai abaran naik angin, hari tu orang langgak kereta saya. Adik saya bawa, kereta tu nama saya, kereta saya orang langgak. Langgak, tengok dia tu dengan road tag tak ada.
Dia tu kereta dia road tax apa pun tak ada. Kita report polis nak claim insurans dia lagu mana, kalau ada insurans dia pun tak ada. Nak claim kat siapa? Saya kata Muhammad ni kan, lepas tu dia tak mau bayar. Nah. Dan naik angin, saya kata dia ni memang kena. Mak saya pula, sabarlah, biar pi. Kita orang buat apa pun esok, bila kita sabar, adalah Allah nak bagi benda lain kat kita. Mak saya tenang kan. Kita pun iyalah. Walaupun geram ni. Jadi orang nak main cerita. Kadang-kadang saya nak main ceramah ni pun orang cerita hai buruk pengurusi surau. Pengurusi kan? Bukan? Pengurusi surau ni siapa dia sebenarnya? Betul? Orang kata sebelum ceramah dia berbisik, Ustaz, tiba pengurusi Ustaz. Tu dia. Saya kata pengurusi pasal apa? Pengurusi buat apa? Oh, pengurusi gini-gini. Saya kata minta maaf lah. Saya tak mau dengar lah. Kalau tuan tak puas hati dengan pengurusi surau tuan pergi jumpa, tuan cakap sendiri. Boleh macam tu? Itu prinsip saya. Tuan-tuan suka tak suka, lantaklah. Takkan tuan-tuan nak paksa saya ikut Ustaz. Ustaz kena dengar juga cerita buruk orang kami nak cerita ni. Dengarlah dulu. Dah, saya tak mau dengar. Dengarlah dulu. Dah, aku tak mau dengar. Boleh paksa orang lah. Negara kita dah 60 tahun merdeka, aku tak mau dengar, punya suka aku lah. Boleh macam tu kan? Telinga saya, mata saya, hati saya dah tak bersedia nak dengar cerita buruk orang. Walaupun cerita buruk tentang jiran sebelah rumah sekalipun. Pasal apa? Saya tengok orang jahat, kalau di mata orang lain nampak orang ni jahat, mulut saya tetap belajar. Sekarang saya belajar tuan-tuan. Yang komen dalam Facebook marah, dia ni patut kena belajar lagi. Betul, saya belajar apa dia? Mulut saya sentiasa kata insya-Allah dia jadi baik. Hatta tengok maknyah ke, tengok pelacur ke, GRO ke, saya belajar, mulut saya kata insya-Allah dia akan jadi wanita solehah. Kalau kita wiridkan keburukan orang di mulut kita, mana doa baiknya? Kan? Mana doa baiknya? Jadi saya sebut Najib Darusmah tu orang paling banyak dapat pahala di Malaysia. Saya sebut tu nak habaq. Kalau cerita penyelewengan pemerintah dengan akhlak kita memang tak berdosa, dia pun tak apa. Tapi kalau hang maki hamun dia, tetap dia dapat pahala. Hang ambil hukum mana? Hang mencarut maki hamun orang tu, hang tak berdosa, orang tu tak dapat pahala. Hang ambil hukum mana? Mengaji mana? Faham tak ni? Ada sini yang komen tak puas hati dengan saya itu. Ada? Tak ada? Ada bangun. Tak puas hati one by one kat luar. One by one bukan saya, pengurusi. Saya cabang aja. Tapi yang wakil saya pengurusi. Pengurusi badan boleh tahan. Kan? Tak, pengurusi Tok Imam pun boleh tahan. Kan? Nampak je lagu ni pendekar si pitung. Saya cabar orang bertumbuk, memang saya berani. Tapi bukan saya lah, saya masa bertumbuk tu orang lain, wakil. Kan? Ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan, perempuan yang mulia, sebab tu kita kena muhasabah diri kita. Nak rasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Hey, what's up man? Nabi SAW datang kepada kita untuk bawa rahmat dan kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tujuan Nabi diutuskan, tidak kami utuskan engkau ya Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasul itu ada contoh tauladan yang sangat baik untuk kamu ikuti. Dalam bab apa pun, tak usah duk menghalalkan perbuatan kita dalam bab cerita yang boleh menimbulkan sengketa di antara kita, perpecahan di antara kita. Sampai bila? Dalam gerakan dakwah mana pun pasti ada perpecahan. Dalam jemaah tabligh saya pun ada perpecahan. Bagi saya itu sunnah dakwah. Di zaman sahabat berlaku perpecahan ketika pemerintahan Saidina Aus
Uthman bin Affan. Ada pengikut-pengikut Sayyidina Ali, pengikut Sayyidina Uthman. Berlaku pertempuran, berlaku peperangan antara Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu dengan pengikut Sayyidina Ali. Di zaman sahabat, bayangkan zaman keemasan sahabat ni, Nabi kata ibarat bintang di langit, pun berlaku perpecahan. Ni yang disebutlah hadis sahih, Nabi sebut doa Nabi yang Allah tidak makbul, itu doa minta umat bersatu. Allah tidak makbulkan doa tu. Tapi itu bukan alasan untuk kita. Apakah itu alasan untuk kita menggalakkan perpecahan di antara kita? Tak. Setuju? Nah, tuan-tuan duduklah, berpolitiklah di parti apa pun, tapi akhlak kita jaga. Agama datang dengan rahmat dan kasih sayang. Orang tak tertarik dengan Islam hari ini pasal tengok perangai saya. Orang tengok akhlak saya, orang bukan Islam tidak tertarik dengan Islam. Sebab tu, bila saya mensyahadahkan sahabat-sahabat, saudara-saudara baru yang Islam, saya tanya dia, kamu Islam ni adakah dengan sebab kamu melihat akhlak orang Islam? Dia kata, tak Ustaz, kalau saya tengok akhlak orang Islam, saya takkan terima Islam sebagai agama saya. Tapi saya Islam kerana hidayah Allah. Hari ni orang tak nampak di mana menariknya agama ni. Orang Islam dalam rumah hancur, rumah tangga orang Islam hancur, bercerai-berai. Orang Islam dalam rumah ibadahnya, masjid suraunya hancur, berebut jadi AJK, bergaduh, berebut jadi tok imam. Orang Islam dalam masyarakat tamannya, persatuan penduduknya, persatuan kampungnya bergaduh, berebut jadi JKKKKK. Apa lagi? Orang Islam bergaduh tak mana lagi? Mana-mana pi pun bergaduh. Nah, dalam parti politik telahlah habis hatilah bergaduh. Dalam gerakan dakwah pun bergaduh. Akhirnya orang tak nampak yang dikatakan agama rahmat dan kasih sayang di akhir zaman ini sudah hilang. Jadi kita nak buat apa, tuan-tuan perempuan yang mulia? Kita nak buat macam mana? Kita berhadapan dengan suasana realiti kan hari ni, sekarang ni. Anak-anak kita ni tengok, yang datang masjid surau ni siapa dia? Yang datang masjid surau, majoritinya siapa? Semua bakal jenazah, betul? Kita buat kursus jenazah pun yang mai bakal jenazah. Peserta kursus tu semua bakal jenazah. Budak muda mana ada? Betul? Saya pernah ceramah ni, jadi penceramah kursus jenazah. Saya tengok, ya Allah, bakal jenazah semua. Budak muda tak ada. Ni anak-anak ni mari, hampa kena paksa kan? Dia paksa. Saya tunjuk. Ni adik baju kelabu ni. Pak Hang mana? Bapak Hang mana bapak? Kat rumah. Harap-harap Pak Hang tengok live malam ni. Ni sebelah dia baju hitam tu, Pak Hang mana? No, duduk atas kursi tu. Bapak Hang, mak Hang ada berapa orang? Mak ada berapa? Seorang. Mak Hang mai? Mak ada belakang. Tidak luar Pak Hang malam ni kan. Bapak paksa datang. Bapak dia kata, hang cakap aku paksa, aku cubit hang balik rumah kau, hang tahu kena tabung aku. Minta maaf bang, melawak bang, jangan marah, nanti kena jual. Tuan-tuan perempuan yang mulia, ni generasi ni ayah-ayah ni berapa hari lagi nak mati, betul? Saya insya-Allah panjang umur, betul? Kalau ayah-ayah ni, tok imam ni semua mati, mana pelapis nak harap mereka ni? Pakat bertolak-tolak, tak mengaku pengurusi. Ayah, pelapis mana ayah? Nak ganti ayah, pelapis mana? Tak ada. Ayah buat. Allah. Pasal apa? Kita duk cerita nak ubah negara, tapi dakwah kepada anak-anak kita tak ada. Betul? Tak ada.
Hampa mai ramai-ramai ni, pernah tak ada orang surau ni ajak hampa mai duduk, kalau tak ada kuliah maghrib, nak orang surau nak buat program saja-saja lepas maghrib tu, nak bagi hampa duduk, zikir ramai-ramai ke, baca. Ada tak orang surau ni buat? Panggil hampa. Jangan takut, cakap. Tak ada kan? Pengurusi juga salah. Depa yang tak mai. Pengurusi kata mampu aku malam ni. Tak ada. Kita tak peduli. Lepas tu pakat duk bergaduh dalam Facebook. Tajuk apa? Komen tu macam ulama mazhab semua dalam tu. Pakat bergaduh. Pasal kes apa? Kes pasal budak-budak datang, orang masjid, orang surau marah, bising, pakat bergaduh. Ada yang tulis apa? Sebenarnya anak-anak ini patut dibawa ke masjid dan surau. Tak perlu kita marah-marah mereka. Ini untuk melatih mereka. Melatih. Kalau melatih, masa bawa, mak bapak bawa, latihlah dengan adab, betul. Ni mak bapak buat tak tahu, budak tu berlari depan orang sana sini, kan? Tak apa. Esok dia pelok lah tu. Kepala otak. Terkesan tak hati kepala otak tu kan? Nah. Kalau jawatan kuasa surau ni tak panggil saya ceramah dah. Pasal apa? Ni ustaz tu bila nak panggil pula, tak usah nak panggil, kasar sikit kepala otak hang. Maknanya perkataan kepala otak hang tu terlekat di hati, betul. Bagus tak? Baguslah tu, terkesan kan? Kita bawa mari, kita tak adabkan anak-anak ni. Walaupun mereka bising, mereka kacau orang semayang, main dalam soft, kita pakat kata tak apalah, ni nak latih mereka. Tu bukan latih, tu letih. Nak latih, latih elok. Saya tengok satu masjid dekat Perak, tok siak dia gantung rotan. Budak ramai, dia tak marah, dia pegang je rotan. Budak pakat masuk soft elok. Nah, pasal apa dia nak latih budak-budak? Bukan dia libah pun. Dia pegang aja rotan kan. Budak-budak tengok rotan pun, alamak, berada ni hidup lagi kan. Dia tengok tok siak tu dah tua kan. Hidup lagi, dia kata, bulan lepas aku main hidup lagi kan. Nah, siapa nak waris nak pegang rotan tu kalau mati tok siak tu, jahabang? Mana ada peduli. Kita tak peduli nak adabkan anak-anak ni. Buat tak tahu aja. Dia tengok anak dia berlari depan orang semayang, orang tu nak rokok pula, anak dia lari langgar kepala orang tu, terpusing. Terpusing 90 darjah. Kan? Lepas tu, yang pak ni pula muka tak ada berasa bersalah. Budak-budak. Berpenampak lagi lah. Patut berpenampak pak tu. Kan? Kita tak adabkan anak-anak ni. Makna dakwah kita untuk anak-anak ni pun tak ada. Dakwah dengan masyarakat dah tentu tak ada. Pasal apa? Daripada hujung rambut, hujung kaki, pilihan raya dekat, kira nak bergaduh aja. Betul? Betul tak ni? Ni kalau jawab apa dia? Tak gaduh dah. Dah baik lah ni. Abang orang apa? Pah. Haram nanti ustaz tanya aku orang mana. Nah, apa masalah? Saya ulang yang saya sebut di awal tadi. Kalau saya orang PAS, tak bolehkah saya jadikan baik UMNO, Amanah, PKR semua sebagai sahabat saya? Tak boleh ke? Mesti bermaki hamun ke? Oh, maki hamun ni memang sunnatul politik. Boleh? Sampai bila? Sampai bila? Jadi, tuan-tuan perempuan yang mulia, balik kepada akhlak Nabi SAW. Saya tu je point saya nak cerita yang dia hentam saya kecam macam-macam. Aku duk tunggu ni mana ceramah yang terbaru ada live Facebook ni aku nak jawab kan. Nah. Dia pun ingat kita takut sangat agaknya kan. Ustaz lalang lah. Dia yang duk hentam orang dalam komen tu, agak-agak apa sumbangan dia untuk agama? Agak-agak apa sumbangan dia untuk agama? Lagi lepas ni dia pun komen pula. Takkanlah kami buat sumbangan kami nak cerita ke orang. Kan? Alah, memang tak ada pun. Nah. Jadi tuan-tuan dan puan yang mulia, saya pun banyak kekurangan, sangat-sangat banyak kekurangan. Bukan saya yang terbaik, bukan kita yang paling bagus tak. Tapi kalau kita nak agama ni kembali sebagaimana wujudnya suasana agama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kita kena balik dengan kehidupan baginda dan para sahabat. Kejayaan manusia itu bermula apabila manusia mengikut perintah Allah dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada cara lain dah. Kita buatlah cara apapun. Kita nak jadikan siang kita, ayah-ayah, tuan-tuan, perempuan yang mulia, kita nak jadikan siang kita sebagaimana siang Rasulullah SAW. Kita nak jadikan malam kita sebagaimana malam Rasulullah SAW. Kita nak jadikan kefahaman agama kita sebagaimana kefahaman Rasulullah SAW. Kita kena balik-balik. Sebab tu bila kita ajak kepada orang semua kepada kasih sayang dan rahmat Allah, kita kena belajar betulkan diri kita dengan keluar dakwah. Pasal kita semakin kehilangan para pendakwah yang membawa rahmat dan kasih sayang kepada seluruh umat. Sebab tu jemaah tabligh ni, dalam orang duk mengata macam-macam, bila nak berubah, duk dakwah rumah ke rumah, negara nak berubah bila, tapi yang cakap tu dia tak tahu. Orang tabligh masuk pejabat-pejabat menteri, orang tabligh masuk pejabat-pejabat mufti, orang tabligh masuk ke istana. Dakwah kepada tuanku, dakwah kepada menteri-menteri, dakwah kepada mufti-mufti, orang alim pun kita dakwah. Ajak dakwah kepada ustaz-ustaz macam saya. Jangan kira duduk ceramah, duduk depan, duduk hentam orang, tapi nak ajak pergi jumpa orang tak berani. Betul? Berani bang? Jumpa orang? Boleh? Malam ni? Oh, fikir panjang gitu kan. Nantilah ustaz plan lah dulu kan. Nah, bang, berani bang? Jom ikut saya bawa. Kita pergi tempat adventure sikit. Mau, hak pergi orang khap pui siap ludah kan. Kan? Pergi orang tak ada muka punya bengih kan. Anak belas anak. Hang tahu dah, anak belas anak. Tak payah cerita kan. Allah. Rupanya kadang-kadang kita bila pergi street dakwah, kami pergi street dakwah di Kuantan baru ni, masya-Allah. Kami pergi street dakwah ketika jumpa dengan kapal-kapal dekat benteng, dipanggil benteng, ada tempat port, kapal-kapal duduk tu. Allah. Mereka nak dengar kita bercakap. Ya, saya ketika jumpa satu pasang couple dalam gelap tu, saya tanya ni siapa? Kawan ke suami isteri? Bukan, dia kawan. Saya kata kami datang nak satu rahim. Kami datang nak bersilaturahim dengan tuan dan puan. Ya, pertemuan kita malam ni telah diatur di langit. Kita di bumi melaksanakan pertemuan ini sebagaimana takdir Allah pada kita, sehingga kita bertemu pada malam ni. Jadi saya kata pada mereka, tuan dan puan, Allah pilih tuan dan puan dan pilih kami untuk kita jumpa malam ni, untuk kita bercakap tentang kebesaran Allah, tentang agama. Ya, tuan dan puan adalah orang yang baik. Saya kata kalian adalah orang yang sangat baik. Jadi saya kata dekat mereka, pasti kalian nakkan nanti ditakdirkan Allah, tuan berkahwin, puan berkahwin, ataupun sama berdua ni dua-dua kahwin, pasti kalian nakkan zuriat yang soleh dan solehah. Kalau kalian nak zuriat yang soleh, kalian kena mulakan kebaikan diri kita masing-masing. Kita bercakap. Street dakwah tu kita jumpa ramai kapal-kapal di taman dalam gelap tu, kita bercakap. Cerita dia. Kita bagi tahu dengan dia agama ni rahmat dan kasih sayang. Tuan-tuan perempuan yang mulia, saya belajar untuk saya kurangkan ceramah-ceramah saya di Masjid Surau macam ni. Pasal apa? Saya mula start belajar nak jumpa orang di luar sana. Kita jumpa budak-budak muda yang Allah Rabbi, yang tak pernah datang masjid. Kita cerita agama ni rahmat dan kasih sayang. Agama sampai pada saya dan pada awak dengan harga yang sangat mahal. Agama sampai kepada saya dan awak dengan tebusan darah Nabi dan para sahabat. Cerita budak-budak ni pula dengar, budak pang, budak skinhead, yang badan bertatu. Masya Allah. Saya mula berhenti, saya dah kurang sangat ceramah saya macam ni. Sebab saya lagi suka nak pergi jumpa di luar sana. Ceramah di macam ni ada live pula tu, orang duk kecam. Kan? Bila kita pergi, budak-budak yang tak semayang, yang skinhead, budak pang ni, dia tak kecam kita. Bila saya pergi di Kuantan baru-baru ni, kami keluar 600 orang iktikaf di masjid. Ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan perempuan yang mulia, yang iktikaf masjid dengan kami di Kuantan tu 600 orang. Budak pang, budak skinhead, budak samsin yang badan bertatu, artis-artis yang berhijrah.
Bayangkan 600 orang dengan Mufti Pahang Datuk Seri Abdul Rahman pun keluar 3 hari dengan kami. Luar biasa. Ni bila agama ni dibawa dengan rahmat, kasih sayang dan akhlak kita. Saya mula dulu saya kata aku ceramah depan, bercakap depan orang yang dah memang baik. Betul. Rupanya duduk ni, datang ke Masjid Surau ni, ceramah depan orang yang baik ni, rupanya itu bukan dakwah. Dakwah ni apa dia? Pi jumpa orang yang tak baik untuk ajak jadi baik, itu dakwah. Betul. Rupanya yang malam ni ceramah, ni kuliah, baca ayat Quran, baca hadis depan orang yang dah memang baik, tak ajak pi mana pun. Betul. Tapi dakwah tu apa dia? Kena keluar, jumpa orang, ajak ke jalan agama, ajak jadi baik. Itu dakwah. Ni yang susah betul. Bukan senang. Saya muhasabah diri saya, dekat dah 20 tahun lebih berceramah Masjid Surau, tiba-tiba bila kena pergi berjumpa berdepan, nak bercakap depan orang one by one ni, susah rupanya. Ni tak apalah, dengar ceramah kita, buka mata terangguk-angguk, kita bercakap depan dia, dia mengelepek ke pintu, dia korek hidung tengok atas kan. Hati ni duk bercakap ni korang kena tibai kan, elok-elok dakwah jadi bertumbuk pula kat sini kan. Bukan senang rupanya. Betul. Allah, bila saya jumpa orang-orang yang bukan Islam, saya berdakwah pada orang Kristian, saya berdakwah pada India yang beragama Hindu, orang Buddha, orang yang beragama Bahai, yang tak ada agama. Orang bukan Islam ni pun nak bercakap, kita mikir kan, macam mana aku nak mula cerita Islam ni kan. Saya naik bas ekspres nak balik ke Perak, duduk sebelah saya India yang bukan Islam. Saya mikir macam mana aku cerita Islam ni. Ke akhirat Allah tanya ni, Allah tanya dekat dia, kenapa engkau tak beriman? Dia kata, ustaz tu duduk lambai sebelah aku pun tak nak cerita Islam apa benda kat aku. Allah tanya saya pula, pasal apa engkau duduk naik bas tak nak cerita Islam dekat pada kau duduk sebelah kau? Nak jawab apa? Tapi ya Allah, aku ada kecam dia dekat Facebook kan, aku ada komen kat Facebook. Kita nak jawab apa? Kita nak jawab apa? Budak-budak, masuk. Tengok gaya cengeng, nampak? Lari terus dia. Bukan masuk. Inilah orang yang menyebabkan budak-budak lari daripada surau. Bapak-bapak dia kata, ustaz macam inilah menyebabkan budak-budak ni lari dari surau. Padahal dia pun tak buat apa pun kan, dia pun tak buat apa pun. Betul. Bukan orang sini ni, orang tempat lain. Ni cerita budak-budak tadi pun daripada Afrika semua tu, bukan orang sini kan. Tuan-tuan perempuan yang mulia, bila saya jumpa orang-orang bukan Islam ni, nak mula cerita, ya Allah kan, akhirnya saya belajar bercakap. Saat bercakap, tiba-tiba dia terima Islam. Allah, dia boleh mengucap depan kita. Air mata ni tak tahu nak kata lah kan. Saya satu budak Kristian daripada Sarawak, dah boleh baca Fatihah, boleh mengucap, tahu rukun Islam, rukun iman, dia belajar Islam macam-macam. Tapi bila ajak, saya ajak dia Islam, dia tak mau. Saya tak bersedia untuk masuk Islam. Saya just belajar je, sebab saya tak nampak ada agama lain lebih baik daripada agama saya, Kristian. Saya kata kat dia, bukan soal agama kamu atau agama saya mana yang lebih baik. Soalnya saya tanya, di dalam Kristian saya kata ada Trinity kan, Tuhan tiga dalam satu. Kamu percaya bahawa Allah itu Tuhan Bapa, Maryam atau Mary itu Tuhan Ibu, Jesus atau Isa itu Tuhan Anak. Di mana dalam versi mana dalam Bible kamu yang mengatakan, yang menyebut tentang Tuhan tiga dalam satu tu? Tunjuk pada saya. Dia kata memang tak ada, tapi itu pendapat ijtihad padri kami. Saya kata bab Tuhan ni bukan boleh main ijtihad, bukan boleh main bagi pendapat. Saya tanya dia, apakah Bible itu Injil?
Ya, dia adalah kitab dari pelangit. Saya kata kamu jangan kelentong, jangan bohong saya. Bible itu asal perkataan Yunani, itu bahasa Yunaninya Biblos. Biblos dengan makna himpunan buku. Lalu diinggriskan menjadi Bible. Asal perkataan Biblos. Sebab tu kamu ada New Testament dan Old Testament, kitab perjanjian baru, kitab perjanjian lama. Dan telah diubah-ubah daripada yang asal. Kamu jangan tipu saya kata. Kan? Panjanglah, banyak. Akhirnya sampai akhir sekali dia tak boleh jawab semua soalan saya. Saya kata kat dia, saya seru kamu kepada Islam dan mengaku Allah sebagai Tuhan yang Esa, Rasulullah itu, Muhammad itu sebagai pesuruh Allah, dan Jesus atau Nabi Isa juga sebagai pesuruh Allah, bukan Tuhan. Dia kata, minta maaf Ustaz, saya tak bersedia lagi. Akhirnya balik petang tu, saya mesej kawan-kawan di madrasah, di pondok-pondok. Saya minta, saya bagi nama dia. Saya kata, tolonglah, saya dah dakwah orang ni tadi, tolonglah solat hajat ke semayang malam ni, minta Allah bagi hidayah. Kami pun malam tu munajat, menangis kepada Allah. Tuan-tuan perempuan yang mulia, apa yang berlaku jam 7 pagi esoknya, wallahi demi Allah, 7 pagi besok dapat telefon, dia call. Mamat yang kata tak bersedia Islam tu, dia telefon saya. Dia kata, Ustaz, saya nak syahadah. Dia kata, Ustaz ada kat mana? Allah, saya jawab telefon, saya menangis dalam telefon. Saya kata, awak tunggu, saya batalkan semua program saya pada siang tu. Saya batalkan, saya terus start kereta pagi tu, bergegas pergi ke pejabat saya. Dia janji nak datang pejabat. Masa saya buka pejabat tu office, kedai kitab saya masa tu. Dia datang, kawan-kawan dia yang Melayu yang bawa dia perkenalkan, dia menangis hari tu macam tak percaya. Sebab mereka dengar, mereka ada masa dia kata, saya semalam ni, dia kata saya belum sedia nak terima Islam. Di saat kami balik, kita bermunajat malam tu, tuan-tuan perempuan yang mulia, dia telefon saya jam 7 pagi. Dia kata, Ustaz, saya nak syahadah. Allah, tuan-tuan, apa bahasa yang kita nak sebut bila kita bercakap tentang Islam kepada orang yang kafir, kemudian dia nak syahadah depan kita dengan asbab hidayah Allah ni. Sebab tu seronok, jadi seronok. Kita didik dia, kita bimbing dia. Kita dah, bila dah jumpa je orang bukan Islam, mulut ni nak bercakap je agama. Akhirnya ya, saya berdakwah dengan satu orang daripada Perancis. Dia boleh cakap Inggeris, saya bercakap Inggeris dengan dia, dakwah. Sampai dia mengucap 2 kalimah syahadah dalam tempoh 1 jam saya bercakap dengan dia. Saya berdakwah dengan satu orang United Kingdom, datang di Perak. Saya bercakap pun sampai dia mengucap 2 kalimah syahadah. Kita mula seronok, cari lagi, jumpa orang bukan Islam, cerita. Akhirnya saya bercakap, jumpa orang. Sampailah ya, 6 tahun pertama saya di kampung orang asli, sampai 6 tahun yang kedua dah 12 tahun, sampai sekarang saya berulang. Dan kita cerita agama pada orang asli sampai mereka boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Sedar tak sedar lebih 500 orang yang saya dah Islamkan, dengan asbab nusrah, pertolongan Allah, asbab hidayah Allah nak bagi. Rupa-rupanya bila kita buat kerja agama ni, kita buat dakwah, malam harinya kita kena serahkan balik kepada yang empunya dunia ni. Sebab tu bila orang kecam saya di Facebook, saya tak rasa apa. Pasal apa? Orang ni tak salah. Dia kecam saya dalam keadaan ya, dia tidak salah, dan sebenarnya dia tidak faham dia adalah orang yang keliru. Faham tak? Saya bermasalah ke? Hati saya terkesan dan risau ke kalau 5,000 orang, 10,000 orang hantam saya dalam Facebook? InsyaAllah tak terkesan. Sebab apa? Kita tahu macam mana perjalanan dakwah kita. Masuk kampung orang asli, tarik parang panjang, halau kami keluar kampung, runtuhkan tempat kami duduk, cincang paip air yang masuk ke tandas kami guna tu. Sampai tidur di Pahalau tu, kami tidur tepi sungai sebelah kampung tu. Tengah tidur kemah, tengah malam, anjing liar hutan tu pakat datang.
Jadi sepanjang pendakwah tu kita hadap Allah uji macam-macam, tiba-tiba hati kita terkesan ke dengan Facebook, dah, insya-Allah tak. Kan? Takat tulisan orang tak bagi kesan. Pasal apa? Saya sebut tadi. Yang tulis itu dia keliru. Dia tu pun tak ada sumbangan apa pun untuk agama, betul. Taklah saya kata saya bagus, tak. Sebab di antara saya dengan orang-orang yang duk komen dalam Facebook tu, orang yang duk hantam dalam Facebook, di antara saya dengan mereka, saya lebih celaka daripada mereka lagi. Saya lebih celaka daripada mereka. Saya belum tentu lebih baik mati saya daripada mereka. Sebab tu saya tak salahkan mereka ni. Faham tak ni? Tuan-tuan perempuan yang mulia, saya duduk depan ni bukan saya terbaik, tidak. Di saat ketika saya bercakap dengan satu orang kafir, orang yang bukan Islam, ketika cerita Islam, hati saya duk runtun kata, mungkin dia ni mati dia lebih husnul khotimah daripada aku, mungkin mati dia lebih baik daripada aku nanti, siapa tahu. Nah, mungkin aku lebih celaka daripada dia. Sebab tu kita belajar muhasabah diri. Nah, doalah yang baik-baik untuk Datuk Seri Najib dan Datuk Seri Rosmah. Apa salahnya untuk Datuk Maslan, Ahmad Maslan kan? Marah sangat saya sebut nama mereka tu. Dah, marah sangat apa? Nah, marah sangat kan? Kita yang marah sangat tu, kita tu pun dengan Tuhan belum tentu lagi amalan kita macam mana, betul? Nah, kalau saya, okeylah, saya mengakulah saya orang PAS malam ni. Saya mengaku saya orang PAS, saya ahli PAS. Saya insya-Allah pilihan raya dekat ni saya mengundi PAS. Tapi saya sayang dengan Najib dan Rosmah. Tuan-tuan nak kata apa? Boleh? Lalang. Boleh kata lalang? Tuan-tuan, kalau saya kata saya PAS, tuan-tuan ada yang UMNO, ayah ni UMNO, sayang tak saya? UMNO, ayah UMNO. Saya malu apa cakap UMNO? Boleh sayang saya tak? Boleh? Siap mengaku UMNO. Boleh sayang saya, apa masalahnya? Kan hare betul ustaz ni kan. Tak sungguh. Ayah apa ayah? UMNO, ayah. UMNO. Tak ada parti. MIC. Boleh saya jatuh mikrofon jatuh kan. Ni ikhlas ke ni live ni? Ikhlas ni. Jatuh mikrofon Kalau MIC boleh sayang saya? Boleh kan? Udahlah ibu-ibu ni putri UMNO. Boleh sayang Ustaz PAS, boleh? Boleh kan? Apa masalahnya? Kita yang cipta permusuhan. Kita reka permusuhan, betul? Akhirnya dalam saf, imam rokok, imam sujud sama-sama, tapi lepas semayang salam pun tak mau. Berlaku depan mata saya, tak mau sambut. Saya tanya dekat pak cik, dua-dua orang tua. Saya tanya, kenapa pak cik tak salam tadi? Pak cik tu tangan. Tak boleh pakai karat 7 lapis. Tu dia. Ingat bumi 7 lapis, karat pun 7 lapis. Ingat langit 7 lapis kan? Udahlah. Nah, ni tak tahu ni dalam Facebook entah diperkecam apa lagi tak tahu ni malam ni kan. Lantaklah. Nah, jumpalah berdepan, mai jumpa Ustaz James berdepan. Apa salah apa kan? Tak real. Komen Facebook tak real, betul. Mai jumpa depan. Depa jumpa cari belasar mamai. Berani one by one lah. Mamai apa kan? Saya wakilkan mengurusi kan. Ya, insya-Allah. Mohon ampun dan maaf dari saya dalam bahasa. Mudah-mudahan Allah bagi petunjuk, bagi rahmat. Ya, kita doa kepada Allah, minta petunjuk Allah. Saya bercakap, saya ulang lagi sekali, saya bukan terbaik di kalangan tuan-tuan dan perempuan yang mulia. Ya, mungkin kalian lebih mulia di sisi Allah, kalian lebih baik di sisi Allah. Saya bukan yang terbaik, saya bukan yang paling bagus. Saya yang paling banyak dosa di antara tuan-tuan dan perempuan yang mulia. Jadi kita minta pada Allah banyak-banyak. Kita minta redha Allah. Hidup ni nak cari redha Allah. Kita nak kasih sayang Allah. Ya, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita. Tuan-tuan perempuan yang mulia, nikmat paling besar malam ni yang Allah bagi malam ni kat kita, apa dia? Nikmat apa? Nikmat jika doa kita minta ampun pada Allah dimakbulkan. Tak ada benda lagi besar dah melainkan Allah ampunkan dosa kita. Ya, ini nikmat terbesar ni. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menangis. Satu orang tanya pada dia, "Ya Umar, kamu ni mubasyiril jannah, dijamin syurga. Duk minta Allah ampun dosa apa lagi?"
Sayyidina Umar menangis, dia kata itu nikmat terbesar jika Allah ampunkan dosa-dosa aku yang lalu. Nah, menangis ni minta ampun pada Allah ni nikmat terbesar. Malam ni ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan puan yang mulia, jikalau tiba-tiba ada di antara kita yang diangkat doanya, Allah ampun dosa kita, Allah. Di antara kita ni ada yang qada solat tak habis lagi, solat yang kita tinggal masa jahil hari tu kan, qada tak habis lagi. Di antara kita ni ada yang puasa yang pernah kita tinggal masa jahil dulu kan, pun bayar tak habis lagi. Betul? Ada di antara kita yang pernah berzina, yang pernah berjudi, yang pernah minum arak, ya. Allah, kita minta Allah ampun dosa kita. Minta, ini benda yang paling mahal, yang nikmat yang paling mahal di sana Allah. Ampunkan dosa kita. Allah angkat doa kita malam ni insya-Allah. Saya nak ajak berdoa boleh? Ya, mari dekat-dekat dengan saya. Saya minta ayah-ayah ni tolong mari duduk dekat, nak tolong aminkan doa aja. Kalau ada di luar tu masuk ke dalam. Dan mari duduk dekat-dekat dengan saya. Saya nak ajak aminkan doa aja malam ni. Ya. InsyaAllah siapa duduk dekat saya bagi 100, ya. 100 ketul batu dekat luar tu. Boleh kutip sendiri. Bukan RM100, 100 ketul batu. Cakap kena tapi ke? Ya. Kita doa, kita minta sungguh-sungguh pada Allah. Minta, ya Allah pilihlah kita, ya, bagi hidayah pada aku ya Allah, bagi hidayah pada isteri, anak-anak. Ya. Ada kalangan kita ni yang anak menantu kita tak tutup aurat lagi. Doa minta, ya Allah bagilah hidayah, minta menantu aku tutup aurat. Ya Allah, ya, anak aku lebihkan isteri dia daripada aku. Dah kecil hati aku, minta doa ya Allah, bagilah engkau tunjuklah dekat anak aku, sedarkan dia pengorbanan aku melahirkan dia. Kadang kita kecil hati dengan anak-anak kan. Saya selalu di mana ceramah saya bagi tahu bab ibu ni sampai akhir hayat, sampai mati mak kita betul. Kadang mak kita dah tua kan, beletih-beletih, kita tahu yang dia beletih itu salah. Benda kita tak buat, tapi duduk bising. Tapi kita hati kita nak kata sampai mati mak aku betul. Susah. Lebih menjahanamkan kita sebagai anak ni apa dia? Mak beletih-beletih kat isteri kita, menantu dia, akhirnya kita jadi berbelah bahagi. Last kali kita buat keputusan, bini kata bang kita pindahlah duduk rumah lain, sewa rumah lain, duduk ni mak asyik cari salah saya, kita pun iyalah pindah. Allah, kita tinggal syurga kita yang ada di bawah tapak kaki dia. Kita dengan isteri ni tuan-tuan yang mulia, kita dengan isteri ni, dengan mak kita tak ada istilah berbelah bagi. Faham tak? Tuan-tuan yang mulia kena kata dekat isteri, abang bagi tahu dekat awak, kalau mak abang membebel cari salah awak, walaupun awak tak salah, sampai mati abang kan kata mak tu betul. Kena cakap dekat bini. Bila mak beletih dekat awak, abang tahu awak tak salah, tapi awak ingat, oleh sebab itu mak abang, hujung rambut sampai hujung kaki itulah syurga abang. Sampai mati abang kata mak betul. Tuan-tuan yang pernah berbelah bagi, sampai pernah ingat sejarah dulu, aku pernah tinggal mak aku pasal mak aku bergaduh dengan bini aku. Tuan-tuan minta ampun sungguh-sungguh pada Allah malam ni. Kan? Mak sampai mati mak betul. Sampai mati mak betul. Faham tak ni? Ibu-ibu yang pernah menjadi asbab suami derhaka pada mak dia, kalian minta ampun sungguh-sungguh pada Allah. Ibu-ibu yang pernah menyebabkan suami melukakan hati mak dia pasal apa? Raya bang, saya nak balik rumah saya. Gile-gile kan? Allah. Syurga isteri pada suami. Betul? Syurga suami itu pada mak dia. Kalau suami ni tak balik rumah mak isteri, walaupun mak dia kecil, mak isteri tu kecil hati, suami tu takkan
berdosa. Tapi suami ni tak balik rumah mak dia hancur hati, suami ni berdosa, neraka jahanam untuk dia. Faham tak? Jadi kawan saya telefon, menangis dalam telefon, "Ustaz, saya dah tak tahan dengan mak saya." Saya selalu cerita dalam ceramah kisah ni. Dia telefon saya, dia kata malam tu dia kata dia menangis-nangis. Kawan lelaki dia telefon, "Saya dah tak tahan dengan mak saya, Ustaz." Saya tanya, "Kenapa bang?" Menangis, dia kata, "Ustaz, bertahun-tahun saya dengan isteri bela mak ni. Mak ni selalu fitnah kami, aibkan kami pada jiran-jiran. Sampailah hari ni Ustaz, mak tak sihat, saya bawa pergi klinik, depan doktor, depan nurse, mak aibkan kami, fitnah kami, kata kami tak bagi dia makan, kata kami tak jaga dia. Saya dengan isteri malu sangat-sangat Ustaz. Ustaz, tolonglah Ustaz, saya dah tak tahan dengan mak saya, apa saya nak buat? Boleh tak saya hantar dia mana-mana?" Saya kata, "Bang, kalau itu mak saya, dengan sebab dia fitnah dan dia aibkan saya sampai hancur maruah saya, tetapi saya sabar dan redha. Mudah-mudahan sabar dan redha itu menjadi tebusan syurga saya untuk dia, mak saya itu. Bang, saya sedia untuk mak saya fitnah saya 1000 kali lagi. Bang, saya sedia mak saya aibkan saya, hancurkan maruah saya untuk 1000 kali lagi. Kalau itu boleh menjadi tebusan syurga untuk saya." Pasal apa? Sampai mati mak kita betul. Ada orang yang tegar mak, luka hati dengan mak, terus tak balik rumah mak dah. Allah Rabbi ya Karim. Sebab tu kawan saya seorang lagi, dia cerita, "Ustaz, kami baru kena halau, suami isteri kena halau, kami tumpang rumah mak, tak mampu nak sewa rumah. Mak baru halau, sejak mak halau dah 2-3 bulan saya tak nak balik tengok. Saya balik je memang kena maki." Dia cerita-cerita kat saya kata, "Bang, maki mak tu syurga." Dia terkejut, saya kata, "Maki mak tu syurga sebenarnya." Sabarlah, saya kata, balik khidmat mak, sayang mak. Mak maki tapi peluk mak, cium mak. Mak maki tapi peluk mak, cium mak. Kawan saya tu menangis. Dia kata, "Boleh ke Ustaz? Apa lagi pilihan yang kita ada? Syurga tu ada pada dia. Syurga tu ada pada dia. Kita kononnya, kalau saya seorang ustaz, saya nak pergi ceramah ni, nak pergi dakwah, mak saya duk sakit, saya tinggalkan mak saya, kononnya nak sampaikan dakwah pada umat. Saya sampaikan dakwah apa? Nak syurga kan? Padahal syurga saya ada dekat mak saya. Saya tinggal mak ni, saya tinggal syurga, kononnya nak pergi cari syurga lain dengan dakwah tu." Lalu sebab tu Nabi tak benarkan sahabat-sahabat yang ada mak telah sakit dan tua untuk keluar berjihad. Pasal apa? Hang berjihad apa? Nak syurga. Syurga hang tengah sakit tu patut hang jaga. Faham tak? Seolah-olah macam tu. Jadi mak kita sampai mati dia betul. Siapa yang ada selisih faham dengan mak masih hidup, malam ni juga cari jalan telefon mak. Walau mak jauh, minta ampun. Minta ampun. Wajar kita merendahkan diri dengan mak kita. Malam ni juga telefon minta maaf. Kan? Selisih faham. Sepatutnya kita ni tak wujud perkataan selisih faham dengan mak, tak wujud. Betul? Pasal apa? Bila mak sentiasa betul, maknanya kita sentiasa salah. Dengan apa? Dengan pak. Samalah juga. Tapi mak ni pasal apa? Dalam hadis sahih, bapak-bapak jangan kecil hati pula. Dalam hadis sahih, kan, sahabat tanya, "Ya Rasulullah, di antara mak dengan bapak aku, siapa yang perlu aku utamakan?" Nabi kata, "Ibu kamu." Lepas tu, "Ibu kamu." Lepas tu, "Ibu kamu." Lepas tu, 3 kali disebut ibu, baru bapak kamu. Kan? Jadi kita kuasa daripada kita, tapi bab tu pula Allah lebihkan dia. Kena terimalah. Nak buat macam mana kan? Pasal apa Ustaz, isteri saya sumpah anak boleh jadi iPhone, saya sumpah tak jadi? Pasal itulah power mak kan. Contoh kan. Mana ada kita dengar tanggang tu kena sumpah dengan bapak jadi batu, mak disumpah kan. Kesilapan mak tanggang, dia sumpah batu tak boleh pakai apa, patut sumpah jadi peti air ke, mesin basuh kan.
Ibu-ibu marah anak, sumpah, aku sumpah engkau masuk syurga Allah kalau marah anak. Ya, jangan guna perkataan-perkataan yang tak elok. Saya tak tahan lah ustaz dengan anak saya ni, saya tengok muka pun saya geram. Tu doa tak elok pada anak. Ya, doa yang baik-baik insya-Allah. Ini malam ni kita doa minta Allah ampun dosa kita insya-Allah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu bapa kami ya Allah, serta kasihani dan sayangilah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi menyayangi kami semenjak kami kecil ya Allah. Dan ampunkan dosa sekalian guru-guru serta masyayikh kami, mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat yang hidup maupun yang telah mati dengan segala rahmat-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami pernah berdosa dengan ibu dan ayah kami ya Allah. Kami pernah meninggikan suara kepada mereka ya Allah. Ya Allah, kami pernah menyalahkan mereka ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Kami tinggalkan mereka, kami biarkan hidup mereka dalam keadaan kesunyian atas alasan kesibukan dunia dan kerja kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Ya Allah, kami pernah berdosa dengan ibu dan ayah kami pada hari kematian mereka ya Allah. Pada hari kematian mereka ya Allah, sepatutnya sumbangan terakhir seorang anak kepada mayat ayah dan ibunya, tangan kami yang memandikan mereka ya Allah, tapi kami wakilkan kepada orang lain. Kami wakilkan kepada orang lain untuk mengkafankan mereka ya Allah. Kami wakilkan kepada orang lain mengimamkan solat jenazah mereka ya Allah. Kami wakilkan kepada orang lain menyambut jenazah mereka dalam liang ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Ya Allah, tidak ada nikmat lebih besar selain daripada pengampunan-Mu kepada kami ya Allah. Kami tinggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Sunnah tidak masuk ke dalam rumah-rumah kami ya Allah. Ya Allah, kami tinggalkan dakwah ya Allah. Sedangkan itulah warisan yang Nabi SAW tinggalkan kepada kami ya Allah. Maka ya Allah, pilihlah tubuh kami untuk keluar ke jalan-Mu ya Allah. Pilihlah kami ya Allah, gunakanlah tubuh kami untuk bertemu dengan setiap umat ini ya Allah. Ya Allah, gunakanlah tubuh kami ya Allah. Pilihlah kami ya Allah untuk keluar bertemu dengan umat ini ya Allah, sehingga sunnah masuk ke dalam rumah-rumah mereka ya Allah. Ya Allah, jadikanlah akhlak kami sebagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah kefahaman kami, agama kami sebagaimana kefahaman agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah malam kami sebagaimana malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah siang kami sebagaimana siang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kehidupan rumah tangga kami sebagaimana kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, kami mohon dengan limpah rahmat-Mu ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang sentiasa berkasih sayang ya Allah, melihat orang lain dengan kebaikan ya Allah, hindarkan sangka buruk dalam diri kami ya Allah. Ya Allah, tutupkanlah telinga kami daripada mendengar keburukan dan keaiban orang lain ya Allah. Ya Allah, tutupkanlah mulut kami daripada bercakap tentang keburukan dan keaiban orang lain ya Allah. Tutupkanlah mata kami daripada melihat keburukan dan keaiban orang lain ya Allah. Ya Allah, agama ini sampai kepada kami dengan harga yang sangat mahal ya Allah. Jadikanlah kami hamba yang menghargai agama ini ya Allah. Ampunkan kami ya Allah dosa silam kami ya Allah. Ada di antara kami yang hadir pada malam ini tidak sempat meminta ampun pada ibu dan ayah kami. Mereka telah tiada ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Ada di antara kami yang pernah meninggalkan solat sehingga malam ini kami belum habis membayar hutang solat kami ya Allah. Ada di antara kami ketika jahil kami pernah meninggalkan puasa ya Allah. Hutang puasa itu juga tidak habis kami bayar ya Allah. Ada di antara kami yang pernah bermaksiat dengan kemaluan kami ya Allah, sehingga kami terlupa ya Allah kenikmatan dunia itu bakal membakar kami dalam api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah.
Ya Allah, kami mohon dengan rahmat-Mu ya Allah. Kami mohon dengan belas kasihan-Mu ya Allah. Jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau berikan petunjuk dan hidayah-Mu kepada kami ya Allah. Kurniakan rahmat-Mu itu kepada kami sehingga Tuhan yang Maha Pengurnia ya Allah. Ya Allah, sekiranya malam ini menjadi yang terakhir untuk kami ya Allah. Pada malam ini kami maafkan kesalahan muslimin dan muslimat terhadap kami ya Allah. Mereka yang pernah menipu duit kami ya Allah, mereka yang pernah menghancurkan maruah kami ya Allah, mereka fitnah kami ya Allah, mereka aibkan kami ya Allah. Pada malam ini kami maafkan mereka ya Allah. Ya Allah, kami sangat benci kepada mereka ya Allah. Tukarkanlah kebencian itu dengan doa dan kasih sayang kami kepada mereka ya Allah. Ya Allah, kami mohon dengan limpah rahmat-Mu ya Allah, bukakanlah pintu hati mereka juga untuk memaafkan segala kesalahan kami terhadap mereka ya Allah. Ampunkan kami ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Ya Allah, sekiranya malam ini menjadi yang terakhir untuk kami ya Allah, matikan kami dengan kesudahan yang baik dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan Engkau matikan kami dengan kesudahan yang buruk ya Allah. Matikan kami di jalan dakwah-Mu ya Allah. Matikan kami di jalan dakwah-Mu ya Allah. Matikan kami ketika sujud kepadamu ya Allah. Matikan kami dalam keadaan sempat bertaubat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Jangan Kau beratkan kami dengan ujian tak sanggup kami pikul ya Allah. Ya Allah, berilah petunjuk dan hidayah kepada seluruh umat ini ya Allah, juga kepada diri kami ya Allah. Berilah hidayah dan nur Islam kepada saudara-saudara kandung kami yang belum menerima Islam sebagai agama mereka ya Allah. Ampunkan kami ya Allah di atas kekhilafan kami ya Allah. Kami yang lalai dalam dakwah ini ya Allah. Umat jauh dari agama, mereka dekat dengan maksiat, asbab daripada kesalahan dakwah kami ya Allah. Kami selalu menghukum dan menilai mereka ya Allah. Kami selalu menghukum dan menilai mereka ya Allah. Kami umpat kesalahan mereka ya Allah. Sedangkan kami yang bersalah ya Allah, kami tidak dekat dengan mereka ya Allah. Kami tidak pernah bertemu dengan mereka ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maulana fi subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhdawana rabbil alamin taqabbalallahu minkum.